السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita malam ini diberikan peluang yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izinnya kita dapat menyambung semula pengajian kita berhubung dengan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, iaitu kitab yang berhubung kait dengan urusan kematian, ahwalil mauta, keadaan orang yang meninggal dunia, perjalanan orang yang meninggal dunia, wa umur al-akhirah, dan juga urusan-urusan yang bersangkut paut dengan hari kiamat ataupun hari kebangkitan semula. Kita sampai kepada bab yang berikutnya pada malam ini, iaitu dalam kuliah yang lepas kita telah menyentuh berhubung dengan tiupan sangkakala, as-sur. Quran menyebut wa nufikha fis-sur, dan ditiupnya sangkakala. Walaupun berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama, perselisihan pendapat tentang bilangan berapa kalikah as-sur ataupun sangkakala itu ditiup, di kalangan ulama ada yang pegang kepada 3 kali. Tiupan yang pertama untuk menghancurkan alam ini, kemudian tiupan kebangkitan semula, sebelum daripada itu tiupan mengejutkan manusia. Walau bagaimanapun, pandangan yang kedua, yang majoriti fuqaha ulama cenderung kepada pandangan ini, iaitu tiupan sangkakala ini, as-sur ini, berlaku sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama, tiupan untuk kehancuran, tiupan menandakan kemusnahan alam ini. Itu kita dah bahaslah. Malam ini kita sambung kepada tiupan yang kedua, nafkhatul ba'th, tiupan kebangkitan manusia. Kerana kita tahu, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan malaikat Israfil untuk meniup as-sur, tiupan yang pertama itu menghancurkan alam ini. Kita sentuh dalam kuliah yang lepas, wanita yang sedang mengandung keguguran anaknya, wanita yang sedang menyusu mencampakkan anaknya, manusia di dalam keadaan terkejut, ketakutan, cemas, melihat seperti mana yang Al-Quran sebut, bukit bukau, gunung ganang menjadi seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Wa takunul jibal kal ahnil manfush. Kemudian digambarkan juga langit itu digulung, jatuh berguguran bintang-bintang di langit. Keadaan itu sangat menakutkan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, di dalam hadis Nabi SAW menyatakan orang-orang yang beriman tidak menyaksikan hari tersebut.
Sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam ini dengan sehancur-hancurnya, kullu 'alaiha fan. Quran sebut, setiap yang berada di atas muka bumi ini fana, akan binasa, melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebelum berlakunya hari tersebut, Allah telah mematikan orang-orang yang beriman daripada kalangan orang Islam dengan menghantar angin yang sangat lembut dan sejuk. Rih, angin yang bertiup mencari mereka yang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman itu menyedut dan menghirup angin tersebut, mereka diwafatkan. Setelah kesemua orang-orang yang beriman ini meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, yang tinggal hanyalah orang-orang yang kufur dan engkar kepada Allah. Ketika itulah ditiupnya sangkakala, yang mana Nabi SAW menyatakan ia datang secara tiba-tiba. Ketika mana berlakunya kiamat ini, manusia masih lagi berjual beli. Ada dua orang lelaki yang sedang tawar-menawar di pasar. Maksudnya manusia menjalani kehidupan seperti biasa, dengan mereka tidak menyangka bahawa akan terjadinya hari yang paling besar di dalam hidup manusia, iaitu hari di mana dunia ini akan dimusnahkan. Dan apabila kita membaca di dalam Al-Quran, kita melihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah tabiat bagaimana Allah apabila dia menurunkan bala dan azabnya, ia datang secara tiba-tiba. Apabila kita baca bagaimana Allah menghancurkan umat-umat sebelum daripada umat Muhammad, bagaimana Allah memusnahkan kaum Thamud, kaum Ad, dan sebelum daripada itu Fir'aun, kesemuanya dalam keadaan secara tiba-tiba. Itu yang menakutkan Nabi. Sebab apabila azab ni datang, dia datang tanpa amaran. Maka mukminin, tuan-tuan hadirin mukminin, kita sebagai orang beriman kena senantiasa bersedia. Jadi malam ini kita akan sambung semula. Kita juga malam apa? Selasa. Sekarang kita pergi malam Sabtu, Jumaat malam Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga. Ini pun hasil daripada rundingan di kedua belah pihak lah. Kita berunding dulu. Setelah kita bersetuju di atas tawaran dan keadaan itu, kita mencapai kata sepakat hari Jumaat. Di kelas-kelas kita tu tertangguh sebab rundingan tu lah. Sekarang ni semua kita bawa ke meja rundingan. Okey? So bila kita dah capai kata sepakat, baru kita boleh on kuliah. Tapi kalau kita berunding hari tu tak setuju lagi, tak mula ya kelas. Okey? Hari ni tuan-tuan semua ada semangat nak mengaji? Saya pun tak dan tengok bajet tadi. Mudah-mudahan baik kan? Okey. Di dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang tiupan yang kedua. Surah Az-Zumar ayat 68. Thumma nufikha fihi ukhra. Allah sebut thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup. Nufikha majhul, tak tahu siapa tiup. Banyak sebab lah dalam bahasa Arab ni kenapa tak disebut orang yang tiup. Nufikha fihi ukhra,
Maksud ukhra tu tiupan kali yang kedua. Kemudian ditiup sangkakala itu pada tiupan yang lain. Maksudnya kali yang kedua. Untuk apa? Fa'idha hum qiyamun yanzurun. Dalam keadaan ketika mana ditiupnya sangkakala ini pada tiupan yang kedua, fa'idha hum, mereka itu manusia, qiyamun, akan bangkit dan berdiri, dibangkitkan semula, yanzurun, dalam keadaan mereka menunggu. Apa yang mereka tunggu? Apabila mereka, kita baca dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala tiupan yang pertama, semua mati. Lepas tu tiup yang kedua yang kita baca dalam surah Az-Zumar ni. Berapa lama dia punya period time dia? Ataupun dia punya gap tu? Ingat tak lagi? Kan? Abu Hurairah cerita, di antara tiupan yang pertama, sebelum diperintahkan untuk tiupan yang kedua, 40. Sahabat tanya, berapa? Apa maksud 40? 40 tahun, 40 hari, 40 bulan? Abu Hurairah tak tahu. Bila tiup yang kedua, Al-Quran menyatakan mereka ini, manusia ini yang telah mati sebelum itu, tidak ada siapa pun yang dikecualikan, melainkan mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berdiri untuk menanti apakah kesudahan kepada perjalanan hidup ini. Inilah hakikat hidup. Apa sahaja perhitungan dan pertarungan tuan-tuan di atas muka bumi ini, latar cerita yang tuan-tuan telah tempuh, apapun kedudukan tuan-tuan dan siapa pun tuan-tuan, inilah proses yang terakhir yang kita akan lalui, iaitu hari dibangkitkan semula. Sebab itu tuan-tuan, saya dan menasihatkan semua yang hadir pada hari ini, inilah tujuan agama. Inilah kenapa kita memilih Islam, kita bangkit melakukan ibadah, tuan-tuan, dengan amalan tuan-tuan yang melazimi masjid, yang melazimi kuliah, yang buat dakwah, yang bersedekah, yang buat ibadat, yang duduk iktikaf. Inilah apa yang kita tunggu dan kita akan hadapi. Agama ni akhirnya di situ. Hidup ni akhirnya di situ. Mungkin dalam hidup di dunia ni banyak cerita lah. Ada cerita kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Saya dan tuan-tuan, hujung usia, siapa yang akan pergi menghadap Tuhan, siapa yang akan bertemu dengan Allah, itu adalah rahsia Tuhan. Dan bagaimana keadaan saya dan keadaan tuan-tuan, itu juga urusan Tuhan. Tetapi benda yang pasti dalam agama ni, hebat bagaimanapun satu orang manusia, tinggi macam mana pun ilmu dia, terang mana pun keadaan dia, kuat ibadat pun, sekalipun apa pun yang dia buat, inilah akhir cerita dia. Hari dibangkitkan semula. Sebab itu agama ni untuk apa? Untuk kita selamat, untuk kita masuk syurga, dan kita lepas daripada seksa Allah. Itu matlamat dia. Lepas itu yang lain semua jadi kecil. Saya tuan-tuan mengaji, main masjid, buat ibadat, apa semua. Tuan-tuan nak ke mana? Bukan saya petikai apa-apa. Tak, ini hakikat matlamat kita. Esok kita bangkit, sama juga hidup kita. Tuan-tuan mari masjid, tuan-tuan dengar kuliah, tuan-tuan buat ibadat, tuan-tuan jalani kehidupan, tempuh apa yang akan berlaku. Akhirnya, inilah cerita kita. Sebab itu tuan-tuan,
apabila manusia dia ada matlamat yang besar, dia ada tujuan yang besar, dan dia faham ke mana ke hala tuju kehidupan dia, maka barulah gerak langkah susun atur kaki dia akan berada pada landasan yang betul. Bila kita clear matlamat kita ke mana, apa yang kita nak capai, apa achievement, kejayaan yang kita nak raih, iaitu apabila dibangkitkan oleh Allah, kita akan selamat di hadapan Allah, maka yang lain itu akan jadi kecil. Yang lain tu tak ada lah kita nak ambil reti, nak ambil masalah sangat. Habis sangat kita nak mati, habis sangat kita nak bangkit. Maka yang lain-lain daripada itu bukanlah matlamat besar kita. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Al-Qamar. Kadang-kadang bila kita dengar cerita dunia sangat ni, duk tengok cerita dunia, Donald Trump kalah pun dia semok perut, duduk main kot kangak, bukan duduk Las Vegas kah. Itu macam mana Trump boleh kalah, macam mana Biden boleh menang. Ish. Tak ada, dengar boleh lah baca, tapi bukanlah hidup kita. Macam tuan-tuan dengar belanjawan, alhamdulillah. Yang mana rezeki, alhamdulillah. Yang mana kita tak dapat, mungkin bukan rezeki kita. Cukup. Itu hidup. Kita mengaji, tak amal sikit, buat takat mana kita tahu, ikhlas, harap Allah Ta'ala terima. Berkelahi ni tak larat berkelahi ya. Mai di masjid berkelahi, di luar berkelahi. Kita kadang-kadang patut tanya, kita patut tanya diri kita ni kadang-kadang, kita berkelahi untuk apa? Setiap benda dalam hidup ni, tuan-tuan kena tanya satu benda, kita buat ni untuk apa? Baru dia ada rasa insaf. Saya selalu ingatkan diri saya, kadang-kadang kita mungkin terlanjur, kita mungkin tersasar. Pasal manusia, kullu bani Adam khata'. Tak ada orang yang perfect, tak ada orang yang sempurna, tak ada orang yang tak salah, tak ada orang yang tak silap, tak ada orang yang benar 100%. Tak ada. Kalla. Dan Tuhan tak menjadikan kesempurnaan itu melainkan untuk dia saja. Maka sebab itu tuan-tuan, kita pun kena tanya, duk berkelahi ke, duk tak puas hati, duk untuk apa? Kalau untuk agama, untuk akhirat, silakan. Tegur untuk akhirat, silakan. Bincang untuk akhirat, silakan. Benda tu ada manfaat untuk akhirat, menambahkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, silakan. Tapi kalau tak ada benda tu, tak payahlah kita nak bertegang urat, tak payahlah kita nak bersilat, tak payah. Yang hang marah sangat ni boleh pahala ke? Dia kata boleh ke? Boleh, sila. Hadirin mukminin, Allah cerita dalam surah Al-Qamar ayat 7. Allah kata apa? Manusia itu apabila mereka dibangkitkan, pertama Allah kata mereka menundukkan pandangan, mereka keluar. Yang ni yang kita takut ni. Yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jarad muntashir. Macam mana kita dibangkitkan esok? Bagaimana keadaan kita apabila keluar daripada kubur? Quran surah Al-Qamar ayat 7. Ka'annahum, Quran kata ka'annahum, mereka keluar daripada lubang kubur, dibangkitkan semula seakan-akan jarak. Jarak ni belalang. Muntashir, belalang dia terbang macam mana? Dia terbang dalam keadaan tak tentu hala, tak tentu arah, terbang ikut dan. Itu keadaan kita keluar. Kita taklah terbang. Sekali tuan-tuan duk imagine kita terbang pula. Kita keluar ka'anna ni dia panggil adatut tashbih.
iaitu huruf-huruf nak bagi tasbih ni satu perumpamaan. Maksudnya manusia bila dia keluar daripada kubur ini, Allah kata seakan-akan macam belalang yang terbang tak tentu hala, terbang pergi rata ceruk. Pasal apa? Kata Al-Imam Al-Baghawi, dia kata pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan manusia itu seperti belalang yang berterbangan. Pertama, kerana mereka tidak tentu arah. Yang kedua, kerana mereka terkejut apabila dibangkitkan. Maksudnya manusia dalam keadaan terpingga-pingga, tertanya-tanya. Dan lebih daripada itu, kata para ulama, manusia keluar dalam keadaan tak ketentu hala ni. Orang tak tentu hala ni pasal apa? Satu, dia terkejut. Yang kedua, dia takut. Pasal tu bila orang takut, tuan-tuan bisa tengok satu budak dia nak masuk jawi sunat, dia takut, dia lari keluar daripada dia lari keluar daripada klinik tu. Dia tak tentu hala nak tuju pergi ke mana, tak tahu nak lari. Dia tak tahu nak tuju pergi ke mana pasal dia takut. Manusia bila dia bangkit, dia tahu. Manusia tahu bila dibangkitkan dia akan menghadap Allah, dia akan dihisap, amalan dia akan dibuka, buku catatan dia akan diberikan. Dalam keadaan tu dia takut. Sebab itu tuan-tuan baca tak? Di antara ucapan perkataan orang-orang kafir, apa yang orang kafir sebut dalam kubur, janganlah ada hari kebangkitan. Di antara permintaan, doa, harapan yang diminta oleh orang-orang kafir, orang-orang yang fujar, orang-orang yang berdosa ni, janganlah adanya hari kebangkitan. Sebab apa? Bila dibangkitkan, mereka akan kena. Nanti kita akan tengok. Kemudian pada hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala cerita, nanti kita tengok lari daripada anak, lari daripada ibu dan sebagainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis ni dah kita baca dalam beberapa siri kuliah yang lepas. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Sahih Muslim. Manusia hari kiamat nanti bila dia keluar daripada lubang kubur, dia bangkit dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian, bogel, telanjang, tak ada sehelai urat benang, dan belum dikhatan. Hakikat manusia. Sebab itu dalam riwayat Ibnu Abbas, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Dalam surah Al-Anbiya ayat 104 Allah sebut apa? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Al-Anbiya 104. Allah kata kama bada'na awwala khalq. Macam mana pada kali pertama kami menciptakan mereka lahir ke dunia ini, nu'iduh, kami akan kembalikan semula. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Nabi menyebut tentang orang yang dibangkitkan dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan berbogel, dalam keadaan tidak berkhatan, sebagai lambang bagaimana dibangkitkan semula. Lepas itu bila kita beranak, kita tak pakai baju. Lepas itu bila kita lahir, bogel. Bagaimana kita lahir ke dunia ini, demikianlah keadaan kita dibangkitkan. Tuan-tuan, apabila kita semua sedar hakikat ini, taklah kita nak berbangga dengan apa yang kita ada. Tuan biasa baca tak kisah kisah dongeng
orang putih dia panggil tale, kan, tale, English tale, cerita dongeng tentang apa, satu orang king, raja, dia nak buat baju yang cantik, kemudian dia ditipu oleh tukang jahit, kan. Cerita ni ada dalam cerita dongeng budak-budak, tapi cerita ni walaupun cerita dongeng tapi ada pengajaran lah juga. Akhirnya penipu ni mai tipu dia kata, kita akan buat satu baju yang sangat cantik sehingga orang tak nampak baju ni. Jadi mereka pun tenunlah baju ni. Orang putih kan, dia kait, dia tenun. Dia tak tenun pun. Tapi bila mari raja king orang putih tu nak tengok, dia kata tak nampak pun baju. Tanya penasihat ni, dia kata nampak lah. Kami pun tak nampak. Terlalu cantik sampai tak nampak. Akhirnya kesudahan cerita tu dia berbogel. Dia berjalan berbogel dan semua orang kata cantik. Berani kata tak cantik? Semua kata cantik. Kasim Petalon ni. Cantik. Siapa yang akhirnya bercakap benar? The only one tell the truth, budak. Satu budak dia kata tak ada baju. Hakikat dunia. Bahaya orang yang duduk di sekeliling kita, dia bercakap sesuatu yang kita nak dengar, bukan sesuatu yang sepatutnya kita dengar. Satu orang sahabat, satu teman, kawan yang baik, dia cakap benda yang patut kita dengar, bukan yang kita nak dengar. Kesudahannya kita akan jadi macam tu, ditipu. Dalam hidup ni tuan-tuan, apapun pakaian kebesaran kita, hakikatnya kita akan bangkit bogel. Terus itu pakaian ni untuk menutup aurat dan menjaga aib kita, bukan untuk kita. Nabi kata sahabat, naha Rasulullah, Nabi larang kami daripada pakai libasus syuhrah, pakaian untuk bangga, syuhrah, pakaian untuk megah. Nabi tak bagi. Situ bila kita dia panggil libasus syuhrah. Sebahagian kata pakaian tu pakaian sombong, sebahagian lagi kata pakaian tu pakaian pelik pada orang. Kita pakai ni rezeki Allah. Soal sombong ni soal kita dengan Allah, tapi bila kita pakai, kita niat kerana kita nak pakai kerana Allah tu cantik, dia suka kecantikan, dan kita kena jagalah. Pasal pakaian ni dia mudah nak bawa manusia. Pasal tu Nabi kata siapa yang pakai labuh sombong, Allah tak pandang dia pada hari kiamat. Pakaian ni selalu dikaitkan dengan sombong. Situ bila kita pakai, alhamdulillah, ada doa kita pakai, Allah yang bagi rezeki kita pakai, dan kita jangan megah. Kadang-kadang dengan pakaian ni kita main satu perasaan, okey. Kata para ulama, sebagaimana seorang anak lahir di atas muka bumi ini daripada perut ibunya, kita kalau sedang hakikat hidup kita keluar daripada saluran najis yang kadang-kadang kita bongkok, sombong, takabur, meninggi diri, angkuh, berasa hebat dengan kedudukan pangkat. Hakikatnya saya dan tuan-tuan, kita keluar daripada saluran najis. Tawaduk. Alhamdulillah. Tawaduk. Ini tak panggil haji pun tak beralih. Pak Ali, buat dengar tak dengar? Kawan haji, Pak Haji Ali, ya. Ada orang dapat pangkat sikit, orang tak panggil address apa, saya sekian-sekian, oh minta maaf. Tuan-tuan,
Kita panggil doa, kedudukan dia, tapi saya ingat di sisi Tuhan pun Allah tak pandang. Inna akramakum indallahi atqakum. Masa itu Nabi bila orang panggil dia Sayyid, 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 mana tuan, tuan, dia kata ana Abdullah wa Rasuluh. Aku Abdullah, hamba dia, dan Rasul dia. Tak ada panggilan paling mulia lebih daripada panggilan hamba Allah dan Rasul dia. Lepas itu Quran bila kata subhanalladzi asra bi'abdihi, Tuhan kata hambanya. Kita ni hamba. Tu keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas, tidak membawa apa-apa. Demikianlah hari kita dibangkitkan. Sebab itu ada satu kata-kata yang cantik lah. Dia kata kita ni duk simpan sangat duit ni pasal apa? Awak salah ke? Dia kata tak salah. Cuma kain kafan ni sepanjang saya hidup duk pergi tolong orang kafan, duk tengok kain kafan ni, betul juga. Tuan-tuan bisa dengar tak orang cakap? Bukan hadis tapi orang cakap. Kain kafan tidak ada poket. Do you get? Kain kafan tuan-tuan dan saya, dia bukan ada poket kot, tak faham. Pakit. Ada pakit. Dia kata kena simpan lah ustaz, pasal kain kafan tu nak bubuh pakit ni. Baju Melayu kot lah, pakit atas bawah. Kain kafan tak ada pakit. Nak bubuh tang mana? Nak selit? Tak nak. Hakikat kita akan bangkit. Tu pun kain kafan tu bukannya nak guna lama. Untuk nak tutup ya, lepas tu dia relai hancur. Dia kata kita kena beli jekyll ni. Kain nak kena beli kain elok kan. Pasal itu para ulama kata siapa yang kapan dengan kain mahal berdosa. Pasal apa? Dia masuk dalam idha'atil mal. Kan Nabi larang kan? Nabi larang kasratis su'al wa idha'atil mal. Nabi larang tanya banyak, benda tak patut tanya pergi tanya dengan idha'ah, buang duit. Salah satu contoh ulama kata buang duit ni guna barang-barang mahal nak kapan orang mati. Pasal apa? Pasal benda tu memang tak ada manfaat. Ada malaikat tengok, oi hang tengok kain ni bukan kain sebarangan orang ni. Hang jangan duk tibai tak tahu halang ni. Tengok ke kain pun dia bukan tengok kain, dia tengok pada jawapan. Pegang kain kan, halus kain ni, kain mahal ni. Tak Milan ke Itali ke apa, melamin ke? Melamin mangkuk. Apa ni kain lah, jenis kain lah. Kain mahal ni jangan duk main. Faham tak? Tak. Itu kadang-kadang tengok keranda mahal, buat binaan kubur mahal. Ini semua idha'ah, buang duit. Buang duit. Tak kala manusia itu meninggal dan dikuburkan, tidak ada yang dia bawa daripada hartanya walau sesin pun. Nampak? Tak ada satu sen pun yang kita bawa. Sebab itu Nabi kata yutba'ul mayyita thalathah, mengiringi jenazah itu ke kubur, thalathah, 3 perkara. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, akan balik meninggalkan si mati bersendirian 2 perkara. Tadi dia ikut pi, lepas tu dia balik. Selesai ke bumi dia balik. Yang pertama kata Nabi, ahluhu, ahli keluarga dia balik, anak isteri dia balik, kaum keluarga dia balik, kawan-kawan dia balik, semua balik. Isteri lagi teruk, tak pi terus. Pasal dalam iddah. Isteri bila suami mati dia tak boleh pergi ke kubur, pasal dia dalam iddah, dia kena duduk di rumah. Suami tak apalah, yang suami pasal apa tak pergi pula. Dia tak apa, yang mati nak buat macam mana, dah mati. Kita tengok yang hidup pula. Nabi kata ahluhu, ahli keluarga. Dunia sayang tuan-tuan.
Dunia kita dengan keluarga kita habis meta, tersayang. Anak kita, isteri kita teringat, makan, telefon, tanya, kan? Jumpa. Sebab itu kita akhirnya diri kita. Sebab itu Quran peringatkan kita banyak kali tau. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Quran kata janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kamu dilalaikan. Manusia lalai di atas dua benda ya. Manusia yang lalai ni di atas dua sebab. Quran sebut. Pertama, yang melalaikan manusia ni, yang menarik manusia ini amwal, harta dia. Yang kedua, anak dia. Lepas itu dalam ayat yang lain Allah kata innama amwalukum wa azwajukum wa auladukum fitnah. Bukan kita suruh buang anak, bukan kita suruh benci anak, tetapi hakikat pada anak dan harta itu dialah punca kita tergelincir. Dalam ayat-ayat lain Allah kata pasangan setengah siap nak main masjid, elok dah. Main nak main masjid, bini. Kita abang mana? Pergi main abang lah. Kita daripada jual orchid di UTC. Tapi seorang payah nak parking. Masjid duk pergi tiap-tiap hari lah. Mana Zat? Mana Zat? Boy suruh pilih lu. Oh siap. Jahannam. Jahannam. Duk lengut di orchid tu. Bukan tak boleh, tapi Quran kata la tulhikum. Hang duklah sat pergi ku balik mayang kita pergi ya. Tak boleh. Dah lagi habis pula orchid tu. Mau kalau dengan rezeki kita mati hidup balik pun boleh ya. Orang lain ajak mungkin tak rebah kan? Mungkin tolak, tapi dengan anak dengan bini ni Quran la tulhikum. Tapi akhirnya mereka pun balik, mereka pun tak tunggu kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita nak istiqamah ni bukan senang. Atas saya sendiri sama, kita semua sama. Nabi kata yang pertama balik ahluhu wa maluhu, anaknya dan hartanya. Wa yabqa wahid, yang duduk dengan dia diri dia, amalan dia yang akan tolong dia. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, ulama berbeza pandangan apabila manusia ni dibangkitkan semula dalam keadaan apa? Nampak? Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berkasut, dibawa ke padang mahsyar. Kita selalu dengar orang sebut mahsyar. Mahsyar ni maksud tempat berhimpun, tempat berkumpul. Para ulama berbeza pandangan tentang apakah yang dikatakan padang mahsyar. Adakah ia suatu tempat di atas muka bumi yang sedia ada, ataupun satu tempat di atas permukaan bumi yang baru? Mahsyar tu atas muka bumi sekarang ni ke, ataupun tempat lain? Khilaf di kalangan para ulama. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar, iaitu pada hari di mana bumi tubaddalul ard ghairal ard, pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian juga langit. Mereka semuanya itu dibawa berkumpul di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Tubaddalul ard, ditukar. Daripada ayat inilah
Surah Ibrahim ayat 48 inilah menjadi punca para ulama berbeza pendapat. Ada yang berpegang bahawa bumi yang kita akan berimpun esok di padang mahsyar tu bumi lain. Bumi ini dah hancur, tak ada apa dah. Itu pandangan pertama. Di mana wallahu a'lam. Pandangan yang kedua, bumi yang sama, cuma Allah ratakan dan Allah tukar keadaan, tapi the same thing. Bumi ini juga berdasarkan kepada surah Al-Insyiqaq ayat 3. Allah sebut wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Bumi ini ke bumi lain? Nampak macam bumi ini juga, cuma diratakan. Pasal apa? Kita jangan lupa, ini khilaf lah, tak ada masalah. Yang pentingnya bumi mana pun kita akan dikumpulkan, itu lebih penting. Sebab di dalam ayat yang lain Allah kata apa? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan apa yang berlaku di atasnya. Kalau bumi baru, tak ada apa lagi berlaku. Bumi mana yang nak bercakap? Bumi mana yang nak menjadi saksi? Bumi mana yang akan mendakwa kita? Bumi yang kita duduklah sekarang ni. Bumi ini akan bercakap. Si fulan pada tarikh sekian, pada waktu sekian, dia buat apa di atas aku. Dia akan mendakwa kita. Bumi mana? Bumi yang sekarang. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita disuruh memperbanyakkan ibadat atas muka bumi ini. Sebab itu ada di kalangan ulama yang kata kita sunnah tukar tempat semayang kan. Bila kita habis semayang, kita nak semayang satu lagi tu, kita pergi semayang tempat lain. Berubah tempat, benda tu tak wajib. Tuan-tuan semayang fardu tang ni, tuan-tuan nak semayang sunat, pi tang lain. Atau tang mana-mana tuan-tuan berhenti, pilah semayang. Tak wajib pun sunat, tak fardu pun mayang sunat. Pasal apa? Nak bagi banyak saksi. Tuan-tuan mayang tang tu jadi saksi, mayang tang ni jadi saksi. Pasal itu dalam masjid ni Nabi tak bagi kita parking. Jangan parking seperti mana parkingnya unta. Dia suruh banyak-banyak tempat. Sebab semua tu akan jadi saksi. Dia sujud pada saya di sini, dia sujud saya di sini, dia sujud saya di sini. Dia akan jadi saksi kita. Bayangkan tuan-tuan. Orang yang atok masjid, orang pergi rata, tang mana yang dia berhenti dia semayang, semua tu jadi saksi dia. Kalau tak semayang, tang tu tak semayang, di rumah tak semayang, di masjid tak semayang. Kalau tak semayang di masjid, kurang-kurang rumah jadi saksi. Rumah pun tak semayang. Kemudian kata para ulama, sikit lagi kita sambung. Di padang mahsyar, keadaan orang yang dibangkitkan itu berbeza-beza. Tak sama. Kan? Nabi kata annas yub'atsu ala ma mata alaihi. Manusia dibangkitkan bagaimana dia mati. Pasal itu orang yang mati dalam keadaan ihram, dia akan bangkit dalam pakaian ihram dan sambil apa? Bertalbiyah. Orang yang dalam ihram ni dia akan bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Orang yang mati syahid akan bangkit dalam keadaan berdarah. Kita akan tengok sekejap lagi beberapa keadaan lah bagaimana kita ketika dibangkitkan. Bukan satu jenis, ada 4-5 jenis. Kita duduk di mana wallahu a'lam. Kita bagi laluan kepada azan. أشهد أن
Bismillah. Antara pemandangan yang boleh dilihat pada hari kiamat di padang mahsyar, manusia berjalan dengan muka mereka, bukan kaki. Itu satu keadaan. Diheret muka dia tu jadi kaki, kaki dia naik ke atas. Banyak tak hari kiamat tu? Bila Nabi sebut macam tu, sahabat tanya daripada Anas bin Malik dalam hadis Al-Bukhari, anna rajulan qala ya Nabi Allah, kata Anas, satu orang laki-laki tanya Nabi, dia kata, wahai Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi, macam mana esok ni Allah Ta'ala nak buat orang kafir ni ataupun orang-orang yang derhaka ni dia boleh berjalan dengan muka dia? Boleh ke orang berjalan dengan muka ni? Dia tanya lah. Pasal macam mana nak berjalan dengan muka ni? Muka tu berjalan dengan muka, diheret dengan muka dia, kaki dua atas. Sakan Nabi tanya pada lelaki tu soalan, dijawab dengan soalan. Nabi kata, alaysa alladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadira ala an yumshiyahu ala wajhi yawm al-qiyamah? Qala Qatadah, bala wa izzati rabbina. Nabi kata, siapa yang bagi dia berjalan dengan kaki dulu di dunia? Bila laki-laki ni, dia bukan tanya petikai Tuhan, tapi dia rasa macam mana, pelik lah, dia rasa macam mana jalan dengan kaki, macam mana jalan dengan muka. Nabi kata, bagaimana Allah yang berkuasa menggerak dan menjalankan manusia dengan kaki, Allah itu jugalah berkuasa menjalankan dia dengan muka dia. Kata Qatadah, Tuhan berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Hadis Bukhari. So bangkit daripada kubur, nak pi padang mahsyar, jalan dengan muka. Yang kedua, kita boleh ambil contoh, banyak sebenarnya contoh-contoh kita boleh ambil. Yang kedua, orang yang mati syahid, dia bangkit berlumuran darah. Ini satu kemuliaan. Tengok orang yang berlumuran darah ni bukan orang accident ni. Orang mati syahid, darah. Darah itu pula rih misk, semerbak kasturi. Bila orang berjalan dekat dia, bau wangi darah dia, bau harum darah dia. Oh, ini orang mati syahid. Izzah, satu kemuliaan. Masa tu nak bangga tak apa dah. Di dunia tak boleh bangga, masa hari akhirat tak apa nak bangga. Dan memang kita akan berbangga. Nampak?
Yang kedua, dalam hadis Muslim, ini yang kita duk baca tu, mulut orang-orang yang berpuasa akan berbau wangi seperti kasturi. Yang kita baca bau kasturi itu bau di mana? Bau di hari ni lah, bukan di dunia. Dia tahan nak bau kasturi. Ini bukan kasturi ya. Ini metabak lecikang semua tu ada. Kasturi ni yang Nabi kata apa? Nabi kata la khulfatun atau la khulufu fam as-sa'im atyab min rihil misk. Nabi kata khuluf, bau mulut orang puasa ni lebih wangi pada bau kasturi ni, bau di akhirat, bau di padang mahsyar. Esok bila dia bercakap, dia masa tu kita akan tahu, bila dia bercakap bau kasturi, kita akan tahu dia ni rajin puasa. Di dunia dia tak habang janji di dunia dia tak habang tapi di akhirat bila dia bercakap, pasal apa mulut hang bau kasturi, kita akan pelik tau. Bila dia cakap kita bau kasturi, kita tahu dia ni dunia lu rajin puasa. Nampak? Kita nak bau apa? Ikut amalan kita. Itu yang kedua. Kemudian muazzin. Muazzin pun Allah angkat juga. Muazzin. Kadang-kadang muazzin ni orang tak nampak. Muazzin orang tak nampak pasal dia duduk bang dalam. Tu imam orang nampak. Muazzin ni besar. Leher dia panjang. Leher dia panjang. Sehingga bila bangkit esok, bila kita tengok yang leher panjang tu semua Tok Bilal. Awak hebat ke? Tuan-tuan, ni saya nak cerita ni, kita kena faham dulu ni, tahu tak? Esok bila bangkit dalam bilion orang, dalam beratus ribu juta orang, tiba-tiba nak cam orang ni, dia kena ada satu, dia punya keunikan. So bila kita tengok leher panjang, leher panjang, leher panjang, oh ini mulia. Mulia pasal apa? Dia ada satu, dia panggil apa, simah, satu liwak, satu tanda, satu kemegahan. Dia dulu orang yang melaungkan azan. Itu dia. Itu muazzin. Dalam hadis Muslim Nabi kata al-muazzinun atwalun nas a'naqan. Orang-orang yang menjadi muazzin pada di dunia, dialah orang yang paling panjang leher dia. So tuan-tuan bila tengok yang paling panjang leher tu, tuan-tuan tahu yang tu siapa dia? Muazzin, bukan penceramah. Muazzin. Ini muazzin. Muazzin mana? Muazzin mana? Allah clearkan depa ni. Khas. Ada tanda khas, ada crown. Leher depa panjang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang beriman dengan cahaya di wajah mereka. Ini orang yang rajin berwudu, orang yang rajin semayang, ada wajah cahaya. Dan hari itu ada dua jenis muka ya. Satu kulit putih, yauma tabyaddul wujuh. Satu lagi hitam. Ni bukan pasal dunia ni, bukan pasal makan putih, makan ubat putih apa. Masa tu bangkit pada kubur tu, kita akan tengok ada dua jenis muka ya. Tak ada sawa matang, tak ada hitam manis, tak ada kelabu asap. Dia sama ada putih atau hitam. Tu dia, tang tu pun kecemah lah. Yang muka hitam, agak-agak tuan-tuan yang mangkit-mangkit daripada kubur, muka hitam. Bukan pasal dia India ke, pasal dia orang kulit hitam ke apa, tak, mamak ke tak. Dia memang hitam ni hitam kerana hitam di atas amalan dia. Kalau mangkit-mangkit kita tengok putih muka kita, oh tenang, gembira. Pasal tu Allah kata orang-orang yang mukanya putih itu gembira. Tanda Kemudian orang yang bangkit dalam keadaan tak ada ni, masa dia bangkit nak pergi padang mahsyar, di padang mahsyar tu orang tengok, semua orang nampak muka dia tak ada isi di ni. Dia bangkit tu tulang rangka, tulang tengkorak aja ada. Muka dia tu tulang tengkorak. Pasal apa? Dalam hadis Muslim, kalau tuan-tuan tengok esok hari kiamat, jumpa kawan tuan-tuan kau siapa ke, tengok pada jauh, tengok tengkorak, muka tengkorak, badan ada isi. Dia ni di dunia suka meminta-minta. Yang dia tak layak pun dia minta. Pergi minta nak beli beras, kotak rokok duduk dalam pakit. Jenis hok yang buat susah. Ayak setitik banjir tak masuk, mai tang nak ambil bantuan, nombor 1 beratur. Dia tu rumah hang bukan tempat tinggi.
Tak apa, orang nak bagi pergi ambil, pergi kira apa, bila lagi nak ambil, waktu ni nak ambil. Jangan tuan-tuan, esok kita mangkit tulang tengkorak, malu orang, tak ada isi. Ulama kata pasal apa Allah Ta'ala bubuh tang muka? Pasal muka ni lambang kehormatan, kita malu pun tang muka. Pasal tu tuan-tuan, apa-apa pun kita tutup apa? Tutup muka. Maruah kita di muka, londeh kain kita tak tutup. Kita jalan-jalan terlondeh kain, kita tutup muka. Betul tak? Muka tu tanda kemaluan, apa, lambang kita punya kehormatan. Pasal tu Allah ajak tang muka. Orang yang tak ada malu, tak ada maruah, meminta-minta, tak nak usaha dengan diri sendiri, esok dia bangkit muka dia tak ada isi, tak ada kulit, tengkorak. Tuhan pemalu di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Nabi cerita, kita boleh ambil sikit lagi. Ni duk baca hadis payumah. Cuba baca hadis ni tengok. Man kana lahu imra'atan, dalam hadis Abu Daud, siapa yang ada dua bini, famala ila ihdahuma, mala ni muyul, Arab kata muyul ni apa? Dia cenderung pada salah seorang. Muyul, dia ada kecenderungan, maksudnya tak adil lah. Tak adil dari sudut nafkah, bukan tak adil dari sudut kasih sayang. Kasih sayang mana boleh adil, muhung ya. Tu yang saya cerita kat tuan-tuan, orang menikah dua beli kain batik 3 helai. Ingat tak? Kan? Orang menikah dua ni dia kena beli kain batik 3 helai, dia pergi Langkawi dia beli kain batik 3 helai. Dia balik pergi kat bini tu. Dia tak hang pilih, hak elok ambil kan, hak tak elok bagi kat adik hang. Bini tu tak apa bang. Hang ambil hang sulung. Dia pun pilih tinggal 2 lah. Balik bini nombor 2. Madu. Aku bagi hang pilih dulu hak mana elok, tak elok bagi kat kau hang, dia tua pakai apa pakai elok. Hang pakai apa pun elok. Itu dia panggil bohong yang dibenarkan. Dia nak menikah dua ni kena belilah abang lah, kena pandai pembohong. Beli apa-apa beli 3. Dia tahan bini 2 tapi beli 3. Ini dia panggil ilmu menikah 2. Nanti kita buat kelas khas, tapi tak boleh buat di masjid. Okey. So Nabi kata mana-mana orang yang dia tak adil, dia duk ni main masjid bawa hak tua, pi Langkawi bawa hak muda. Dia tak elok lah. Kenapa? Kalau pergi masjid bawa saya hak tua, kalau pergi berjalan bawa hak muda. Hang aku nak bawa pergi berjalan, macam mana sikit lutut. Lagi satu, hang nak mati elok bawa pergi masjid, dia muda lagi aku bawa pergi berjalan. Nanti tu dia pandai menjawab. Esok dia bertemu lah. Dia bangkit dari hari kiamat ni esok. Tengok saya cakap tadi, saya tengok tuan-tuan, saya tak tengok belah tu. Wasyiqhul ma'il. Esok bila tuan-tuan bangkit, tengok dia duk berjalan senyik. Dia bukan rengkak, dia bukan pengkak, dia bukan capit, tetapi dia tak adil dalam urusan rumah tangga. Macam mana? So nak isi borang, hadis ni baca 3 kali. Lepas tu yang terakhir sekali tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan manusia di atas kepala mereka. Dalam hadis Muslim, matahari sejengkal 1 mil. 1 mil di atas kepala ni kita palih, ya Allah, hangat sakit kepala-kepala. Palih ni hebat, negeri yang paling hangat dalam Malaysia. Siapa boleh mai duduk palih ni ke sakana, hangat palih. Berapa jauh matahari? Tak tahu berapa jauh. Esok Nabi kata tudana syamsu yaumal qiyamah min khalqin hatta takuna minhum kamiqdarin mil fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Nabi kata apabila matahari itu berada sejengkal di atas kepala mereka, mil, satu ukuran abang kata dekat. Sahabat kata dia macam batang celok, dia punya dekat tu macam batang celok. Tuan-tuan, ada yang tuan-tuan baca kan, faminhum man yakunu ila ka'bih, peluh sampai ke buku lali, wa minhum man yakunu ila rukbatih, peluh sampai kepala lutut, wa minhum man yakunu ila haqwih, ada yang sampai ke mana? Ada yang sampai ke bahu, wa man yuljimuhu araq iljaman, ada yang tenggelam terus. Dalam hadis yang lain Nabi tunjuk tangan masuk ke mulut lemas, kecuali beberapa orang sahaja.
yang Allah payung dengan arash. Dia duduk bawah arash. 7 golongan kan. Lagi siapa lagi yang ada payung selain daripada 7 golongan tadi? Tuan-tuan duk dengar tu, orang yang bersedekah. Dalam hadis riwayat Ahmad, sesiapa yang rajin bersedekah, ka kullu mri'in fi zillin sadaqatihi, Allah akan payung dia dengan sedekah dia, sehinggalah hatta yufsala bainan nas, sehinggalah manusia diputuskan hukuman. Dia duduk bawah sedekah dia, jadi bumbung. Hadis riwayat Ahmad. Keadaan yang begitu cemas. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang bagaimana manusia ketika itu. Itu kita belum cerita macam mana mereka berdiri hari itu. Ni berimpun apa? Berimpun tunggu Tuhan nak panggil. Tuhan tak panggil lagi, berimpun. Lepas tu pakat duk langut, mana Tuhan ni? Awak tak mula lagi ni. Pasal apa? Bila nak mula ni? Awak jadi macam ni. Semua jadi terpinga-pinga. Itu yang akan kita baca dalam kuliah yang akan datang. Sehinggalah Nabi sujud pada Allah, minta dimulakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.